Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Seharap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mengulang kaji tajuk sirah dalam unit 3, iaitu yang bertajuk Nabi Muhammad dan Masyarakat Arab. Kita sudah pun belajar sewaktu di sekolah tempoh hari, dan hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran sirah ini semula. Baiklah, kamu boleh membuka buku teks muka surat 114 sehingga muka surat 118. Okey. Jika kamu lihat sekarang ni, ini adalah gambar kota Mekah. Kita lihat banyak bangunan, majulah. Mekah sudah maju. Kalau zaman dulu Mekah banyak bukit dan tak banyak lagi bangunan-bangunan. Jadi kita nak melihat macam mana masyarakat Arab di zaman dahulu sebelum adanya bangunan-bangunan ni. Maksudnya sebelumnya ada semua ni, tapi hanya ada perkampungan sahaja. Jadi masyarakat Arab tu macam mana mereka berhidup bermasyarakat. Objektif pembelajaran. Yang pertama, kita akan mengenal latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Yang kedua, membaca kepribadian Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Yang ketiga, mencontohi kepribadian Nabi Muhammad menghadapi penentangan masyarakat Arab. Baiklah, kita lihat latar belakang masyarakat Arab sebelum menerima Islam. Sebelum Islam datang ke kota Mekah, kita lihat macam mana perangai masyarakat Arab sebelum tu. Yang pertama, mereka hidup berpuak-puak. Masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Maksudnya mereka hidup dalam satu kumpulan keluarga. Kumpulan keluarga sini, kampung sini. Kumpulan keluarga A, kampung A. Kumpulan keluarga B, dekat kampung B. Jadi mereka tak bersatu padu. Mereka tak bercampur sama ada sesama orang lain. Mereka hanya bermasyarakat dengan kampung mereka sahaja. Yang kedua, pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah, iaitu puak, kerana merebut harta dan kuasa. Jadi bila mereka hidup berpuak-puak, jadi mereka bila nak dapatkan kuasa, nak dapatkan kawasan, nak dapatkan harta, mereka perlu bergaduh dan berperang untuk mendapatkan kekuasaan. Itu adalah latar belakang hidup masyarakat Arab. Iaitu yang pertama, apa dia? Hidup berpuak-puak. Yang kedua, kepercayaan karut. Yang pertama, mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Yang kedua, mereka percaya berhala adalah tempat meminta pertolongan. Yang ketiga, mereka juga percaya kepada perkara khurafat. Ini adalah kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi setelah Islam datang, setelah Allah melantik Nabi Muhammad SAW, jadi kaum masyarakat Arab kebanyakan mereka pun memilih untuk memeluk agama Islam dan mengikut Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Okey, yang ketiga, cara hidup masyarakat Arab. Kita akan lihat cara hidup masyarakat Arab. Mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Semua perkara-perkara ini adalah perkara-perkara maksiat, perkara yang tidak baik. Dan yang paling teruk, mereka juga membunuh anak perempuan. Pada mereka, anak perempuan tu ialah dianggap sebagai anak yang tidak baik. Jadi mereka terpaksa membunuh untuk mengelakkan nasib mereka
menjadi buruk, ataupun orang-orang lain semua pandang mereka dengan pandangan yang tidak baik. Itu sebelum kedatangan Islam. Tapi setelah Islam datang, agama Islam memuliakan orang perempuan dan mengangkat orang perempuan untuk disayangi dan dilindungi. Itu bezanya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dan setelah kedatangan Islam. Baiklah, kepribadian Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, Nabi dah menunjukkan ciri-ciri seorang Rasul. Yang pertama, Nabi ialah seorang yang amanah. Macam mana Nabi menunjukkan Nabi seorang yang amanah? Nabi dia berniaga di Syam. Dia menjadi businessman. Nabi ikut pakcik Nabi. Nabi mengambil upah untuk menjadi penjual. Kena berniaga. Jadi Nabi seorang yang amanah. Bila Nabi bekerja, Nabi amanah. Nabi tak menipu pun. Okey, yang kedua, Nabi sentiasa bercakap benar dan adil. Kita boleh lihat dalam peristiwa Hajarul Aswad. Ini namanya Hajarul Aswad di Kaabah. Jadi waktu Nabi masuk ke kota Mekah, waktu tu Kaabah dah keruntuh sedikit. Jadi orang-orang Arab ni mereka bergotong royong untuk membina semula Kaabah. Kemudian mereka berebut-rebut nak meletakkan Hajarul Aswad. Kemudian mereka pun melantik Nabi Muhammad untuk menjadi hakim. Jadi Nabi pun bercakap benar dan adil. Nabi suruh ketua-ketua puak untuk pegang serban Nabi di hujung. Lepas tu letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah tu dan angkat bersama-sama. Itu menunjukkan Nabi seorang yang adil. Okey, seterusnya, Nabi tidak suka membuang masa. Sewaktu kecil, selepas ayah Nabi meninggal, ibu Nabi meninggal, datuk Nabi meninggal. Jadi Nabi Muhammad dipelihara oleh pakcik Nabi yang bernama Abu Talib. Jadi keluarga Abu Talib ni sangat ramai. Bila ramai, jadi susahlah, hidup susah. Kemudian Nabi Muhammad berasa kesian dengan pakcik Nabi ni. Kemudian Nabi Muhammad pun mengambil upah untuk mengembala kambing. Untuk membantu pakcik Nabi. Jadi kita sebagai anak, bila kita lihat ibu bapa kita dalam kesusahan, kita kena membantu ibu bapa kita. Tolong mak cuci pinggan, mangkuk, tolong ayah kemas rumah. Itu adalah salah satu kita punya perbuatan baik kita kepada keluarga kita. Sama macam Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, penyantun. Nabi Muhammad ni dia sangat berbuat baik dengan orang-orang lain. Nabi Muhammad ni dia suka senyum, dia suka membantu orang yang susah, dan semua orang sayangkan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi menjadi Rasul pun, Nabi Muhammad dah disayangi oleh orang ramai. Baiklah, yang terakhir, kepribadian Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan daripada masyarakat Arab Mekah. Okey. Kemudian apabila Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, mulalah masyarakat Arab yang tak boleh menerima agama Islam, mereka menentang. Jadi apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad dia melayan kerenah masyarakat Arab ni dengan sabar dan tabah. Contohnya, Abu Lahab, papa saudara Nabi Muhammad tu sendiri, dan isterinya menentang dakwah Nabi. Mereka menggelarkan Nabi sebagai pendusta ataupun penipu. Namun, baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Walaupun pakcik Nabi cakap Nabi penipu, tapi
Tapi Nabi tidak patah semangat, Nabi sabar, Nabi tabah dan Nabi sentiasa berbuat baik. Yang kedua, berpendirian teguh. Bila masyarakat Arab yang tak boleh menerima Islam, mereka tak dapat nak menggugat Nabi, mereka pun mengajak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Jadi orang-orang Arab ni mereka guna cara lain. Macam mana cara nak jangan membenarkan Nabi Muhammad ni menyebarkan agama Islam, dengan cara mereka menawarkan harta kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tolak dan Nabi Muhammad berpendirian teguh untuk kekal dalam agama Islam dan menyebarkan dakwah. Yang ketiga, bijak merancang strategi. Apabila dua cara ni tak berjaya, jadi orang-orang masyarakat Arab jahiliah ni, mereka pun merancang untuk membunuh Nabi Muhammad. Kemudian baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akan melihat macam mana bijaknya Nabi. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah. Walaupun Madinah terletak di utara. Madinah tu terletak di atas Mekah. Tapi Nabi melalui jalan yang bawah. Maksudnya Nabi melalui jalan jauh untuk mengelirukan musuh. Kenapa Nabi pilih jalan bawah? Sebab Nabi nak mengelirukan musuh, nak confusekan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Dan kemudian apabila Nabi Muhammad dah sampai ke Madinah, Nabi Muhammad pun merancang macam mana cara kita nak menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas. Itu adalah kepribadian Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Arab. Kalau kita lihat, Nabi Muhammad tak ada melawan. Nabi Muhammad tak melawan pun walaupun pakciknya, makciknya, dan orang-orang Arab lain menentang, tapi Nabi sabar, tabah, berpendirian teguh dan bijak merancang strategi. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran ulang kaji kita pada hari ini. Nanti Ustaz akan masukkan soalan di dalam Google Form di link description di YouTube di bawah. Kamu boleh klik dan jawab dan kemudian mark as done supaya Ustaz boleh lihat. Sekian, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa kita sentiasa selawat kepada Nabi sebagai tanda kita umat Nabi Muhammad dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sekian, berjumpa lagi kita dalam pelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.